Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Pengurusi Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, Datuk-Datuk, Hati-Hati dan saudara-saudari sekalian. Kita dapat bertemu lagi setelah kita bercuti selama sekitar 5 bulan lebih lah. Perjumpaan yang terakhir, Allah, saya letak kat mana pula ni? Sekejap ya. Perjumpaan yang terakhir kita ialah pada 8 hari bulan 2. Tajuknya waktu tu ialah pembinaan insan yang saleh. Ialah pagi ini pun saya terpaksa mengulang tajuk yang saya dah bercakap di Masjid An-Nur. Sebab saya fikir-fikir mungkin orang sana, orang sini tak dengar situ, jadi saya ulang balik sikit sebanyak benda tu. Sebelum saya pergi, saya rasa saya di antara penceramah yang paling tua di sini tak? Ada lagi orang lain dah tua dari saya? Ada lagi? Tak ada lah. Saya 71 plus 20 hari bulan 3 baru ni genap dah saya 71. Tapi penceramah di sini. Ayat saya tu penceramah di sini. Terima kasih banyak. Jadi saya fikir sampai bila saya boleh berceramah. Ada 2-3 kemungkinan. Sampai saya uzur, atau sampai saya padam, ataupun apabila saya bercakap tu dah mula bercelaru, orang tak boleh dah. Maka sebab tu isteri saya, dia selalu ikuti saya tu, dia akan membagi maklumat balas tentang apa yang boleh atau tidak saya diteruskan tu tidak. Dan yang keempatnya, sehingga pihak masjid memberhentikan saya kalau yang ketiga tu tak berlaku. Alhamdulillah. Kemudian yang keduanya, nampaknya kata pihak bekas ahli-ahli bersatu nak buat parti baru ya. Sekali lagi Melayu berpecah. Tersenyumlah DAP. Kalau kita fikir macam ini, siapa yang memecah belahkan Melayu ni? Orang Melayu. Siapa Melayu yang macam mana? Melayu yang cerdik-cerdik, Melayu yang berpangkat, bukan Melayu bodoh macam kita ni. Di situlah keadaan kelangkabut politik saya dah meluat dah keadaannya sekarang ni. Kesemua ini tidak membimbangkan sikit pun DAP. Walaupun maki hamun, tapi dia tahu kalau perkembangan Malaysia ini berjalan, semua ni akan menguntungkan dia dalam pilihan raya umum. Itu komen ringkas saya. Yang ketiga, dalam 2-3 atau sejak pada awal tahun ini sampai sekarang ini, ada 2 atau 3 peristiwa penting yang berlaku di peringkat dunia dan di peringkat kita. Di peringkat dunia memanglah COVID-19 lah, walaupun ada letupan di sana, tapi COVID-19 yang paling penting sekali. Kita pun termasuk. Yang kedua, perkara yang penting ialah pertukaran Perdana Menteri yang tak dijangka. Berlaku macam mimpi di siang hari, unexpectedly, dalam masa seminggu berlaku political turmoil berlaku di Malaysia. Dan kesan pertukaran tu sampai sekarang tak reda lagi. Mungkin sampai RU15. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, nasib baik dia tak sempat berkembang. Nasib baik pencalonan speaker baru tu diterima. Kalau pencalonan tu ditolak oleh Dewan, mungkin dah bubat dah parlimen, ya tak? Tak tahu apa jadi sekarang. Kita makin sibuk berkempen. Jadi itulah antara perkara-perkara yang sedang menjejaskan kita sekarang, bukan setelah, sedang menjejaskan. Yang keempatnya, sikit-sikit lah sebelum saya nak masuk tadi yang panjang. Kita ni apabila kita dah tua, ialah kumpulan macam saya tu, ataupun yang dah pencen, yang tak laku lah dalam masyarakat, pangkat pun dah tak ada, pejawatan pun dah tak ada, kadang-kadang isteri pun dah tak berapa berkenan sebab perangai dia tu dah tua. Tambah pula penyakit kencing manis pula, lagi-lagi isteri tak berkenan.
Tuan-tuan sekalian, dalam kita menjalani dan meneruskan kerenah-kerenah hidup ni, pada saya lah, mungkin oleh tidak, banyak perkara yang konflik dalam kita, banyak kadang-kadang menyusahkan kita. Dalam political development pun meluat banyak, keadaan sekeliling pun, kita pergi ke kedai pun banyak orang tak bertegur dah, nak keluar pun tak boleh sekarang ni. Kadang-kadang anak-anak dengan kita pun dia bukan nak sembang sangat. Macam anak-anak saya berbalik ke rumah saya, yang banyak masuk campur isteri saya. Apabila saya pergi join sama dia, orang diam je. Tak tahu, bukan kata baik, bagus, tapi apabila saya join sama diam, maka lebih baik saya tak payah join. Itu je lah. Jadi kalau kita rasa keadaan yang menyenangkan kita dalam sampai peringkat umur-umur macam ni agak susah, hospital kerap kena pergi, makan pun terpilih, gigi banyak dah tak ada. Orang yang tinggal berseorangan apabila jauh daripada anak, lagi-lagi problem. Saya dalam masa 3-4 hari ni lah, dan seminggu 2, banyak kawan-kawan yang seangkatan dengan saya, orang perempuan ni, suami dah tak ada, meninggal dah 7-8 tahun, anak tak duduk dengan dia, anak tak nak duduk dengan dia, tak tahu apa sebab dia duduk berseorangan. Sampai saya tanya dia, mana anak? Jangan cakap. Dia tak bagi saya tanya dia. Jangan hebohkan anak tak nak duduk dengan dia tu. Dan satu tu, kes tu, anak ada seorang, anak seorang, tapi anak tak nak balik duduk dengan dia, dia tak nak pergi duduk dengan anak. Yang lagi satu kes tu pula, suami dah mati dah 15 tahun lebih dah, anak langsung tak balik, perempuan semua tu. Jadi makan minum dia kendalikan sendiri, dia masih sihat. Dan kalau keadaan emergency berlaku, jiran sebelah dia nak tolong pergi beli. Dalam masa PKP ni, jiran-jiran nak tolong pergi beli barang kat dia. Inilah kemelut kehidupan yang kita akan ataupun sedang hadapi bagi orang-orang yang termasuk dalam kumpulan ini, yang masih dibelai oleh anak menantu yang dia mudah dia gitu. Mungkin tak banyak lah saya rasa, yang banyaknya yang macam tadi. Jadi dalam suasana macam ini, tuan-tuan sekalian, waktu tu pangkat kita, kedudukan kita semua dah irrelevant. Sejauh mana pangkat tu boleh bantu kita, sejauh mana duit kita walaupun banyak di akaun bank boleh bantu kita, nak kena orang pergi ambil. Orang yang tak percaya pula habis songlap gitu, kena anak juga. Anak pun begitu negatif. Ada kawan saya meninggalkan tanah-tanah lot yang cukup elok di kawasan-kawasan Kuala Lumpur, di kawasan-kawasan Kajang tu. Dia offer pada anaknya, baliklah buat rumah. Tak, semua tak nak beli rumah yang ready made, tanah yang A punya. Dia frust dan keputusan nak jual semua sekali. Jadi kalau kita fikir begini, tuan-tuan sekalian, realiti ini realiti yang bakal dihadapi oleh semua orang. Maka kita nak menghadapinya macam mana? Doa je lah tak? Doa tu doa lah. Doa daripada muda sampai ketua, duduk tang tu juga. Dia, saya rasa ini counselling lah juga, religious counselling. Dia ada 3 perkara yang kita patut teguhkan dan patut kuatkan dalam keadaan begini. Nombor 1, kita kena banyak bersabar. Tidak ada lain yang boleh melepaskan kita daripada tekanan ini melainkan dengan banyak bersabar. Sebab tu dalam hadis pun sebut sabar itu separuh daripada iman. Kalau iman tu 100%, sabar tu separuh, barulah yang lain-lain tu diambil oleh yang lain. Jadi kesabaran ini telah menjadi satu bahagian penting untuk kita mampu menghadapi kerenah ini. Dalam banyak ayat-ayat Quran, sabar yang paling banyak sekali disebutkan. Dalam surah Al-Asri yang selalu kita baca pun, dia suruh kita banyak bersabar. Nak menjadi orang yang berjaya, demi masa manusia banyak melakukan kerugian. Yang tak rugi ada 4 kumpulan: yang beriman, buat amal soleh, memperjuangkan kebenaran, dan yang keempatnya kena banyak bersabar. Dia letak bersabar tu yang terakhir sekali, sebab bersabar yang boleh menjamin yang lain-lain itu selamat. Kalau tak sabar, tak selesai. Dan kita menghadapi COVID-19 ni pun, bersabarlah juga yang paling utama. Saya akan uraikan kejap lagi. Antaranya Tuhan berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. 155 Al-Baqarah. Kami
menimbulkan atau kami mendatangkan bala sikit sebanyak menguji pada kamu, sikit sebanyak ketakutan, kelaparan, rugi harta benda, kematian nyawa, tanaman-tanaman rosak, maka beritahulah khabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar tersebut yang boleh menghadapi benda ini. Allazina idza asabatuhum mudhifatun qalu, orang-orang ini yang bersabar ini apabila ditimpa oleh musibah, mereka akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah, maka semua kita kembali kepada Allah. Maknanya kita ni semua datang daripada Allah, akan berakhir dengan Allah. Segala susah payah semua akan berakhir dengan Allah. Digunakan ayat ini kalau bagi orang Melayu ni guna untuk kematian saja. Ini salah penggunaan orang Melayu. Sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk semua musibah yang kita tanggung, walaupun demam panas. Melayu ni penyalahgunaan agama terlalu banyak sebenarnya. Macam nak baca Yasin orang sakit, lagi waris tak bagi, tak baca Yasin. Sedangkan nak baca Yasin bila-bila boleh lah. Orang nak kena minta kebenaran waris dulu. Walaupun waris tak pernah salat, tak pernah apa pun, kena minta kebenaran waris. Kalau kita baca tanpa kebenaran waris kepada orang yang sakit tadi, dia kata seolah-olah minta bagi bapak dia mati cepat. Itu Melayu di dalam menghayati Islam. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, persepsi-persepsi macam ini tak betul dengan konsep bersabar. Kemudian Tuhan turun lagi ayat yang lain, surah Al-Baqarah juga ayat 45, ista'inu bis-sabri was-salah, hendaklah kamu minta pertolongan dengan banyak bersabar dan banyak solat. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Itu yang pertama. Saya tak nak panjang-panjang sebab ada lagi yang lain. Jadi perkara yang paling utama menghadapi kemelut kehidupan yang serba tak kena, serba menyusahkan kita ni, kita makin banyak, makin duit ada pun kemudian ni makin tak positif lah pada saya. Tambah pula perkembangan politik yang tak menentu sekarang ni. Fikir bukan tentang kita yang dah dekat nak mati ni. Waktu cucu saya besok, anak tu saya sempat tengok lagi. Kalau macam ni punya perkembangan orang Melayu, apa nak jadi pada anak cucu dicit kita, ya tak? Ini semua bukan menyeronokkan. Maka sabar ajalah yang pertama. Ini pendekatan agama ya, bukan pendekatan secara sekular. Yang kedua, setelah kita bersabar, kemampuan kita bertahan itu mesti kita banyak redha. Itu perkataan redha. Redha itu dia menjadi macam absorber. Ia boleh meredakan tekanan hentakan. Sebab bila kita sakit, kita redha, sakit kurang. Mana boleh nak elak daripada sakit sama sekali. Lebih-lebih lagi macam saya ni dah menjalani 6 pembedahan dalam hidup, tapi mampu senyum, tidak menyusahkan hati isteri saya sekurang-kurangnya. Sebab kita redha, kita terima seadanya. Jadi bagi orang yang tak redha, sikit-sikit sakit, banyak-banyak teruk pada dia. Ada orang yang tak redha, tak naik pangkat pun sampai dah macam kecewa. Itu tak redha. Dia tak sakit 68 tahun, masuk hospital seminggu dah lumpuh lesuh sebab tak redha. Redha ini satu tahap. Dia redha dengan apa takdir Allah kepada dia. Dia redha dengan qada qadar Allah, sama ada baik atau buruk. Sebab itu ada satu hadis yang lebih kurang berbunyi, ma'ajamal mu'min kullun lahu khair. Alangkah mengkagumkan seorang mukmin yang tulen itu. Kesemua yang berlaku pada mukmin yang tulen itu baik. Apabila dia mendapat kebaikan, dia syukur, alhamdulillah, baik. Apabila dia mendapat keburukan, dia redha dan dia bersabar, baik. Tapi bagi orang yang tak beriman, orang yang fikir hanya secara dia aja, dapat kebaikan, bukan dia bersyukur, angkuh, riak, lupa diri, punya berbagai-bagai, tak baik. Dapat bala, lagi-lagi teruk, kecewa, putus asa. Sampai orang barat, orang di Korea bunuh diri pula lagi. Sedangkan bala tetap bala. Jadi bagi orang mukmin, dua-dua suasana baik. Waktu dapat kebaikan pun dia syukur, alhamdulillah. Waktu dapat bala pun dia redha dan dia sabar. Bagi yang tidak beriman, dapat kebaikan, lupa diri.
lupa daratan, angkuh ni I punya dan sebagainya. Titik peluh I punya, tak guna saya lah, I lah. Saya tu down sikit. Dapat bala, menyumpah orang tu, maki orang ni, kecewa, frust dan sebagainya. Ini perbezaan orang yang beriman dengan tidak beriman. Ciri yang kedua, iaitu yang pertama sabar, yang kedua redha, yang ketiga, ini penting, mesti positive thinking towards creator. Mesti kita prasangka baik kepada pencipta. Husnul zan dia panggil. Prasangka baik kepada Tuhan ni maknanya segala yang Tuhan takdir kepada kita semua ada hikmah dan ada falsafah di sebaliknya. Kalau Tuhan takdirkan dengan kekayaan, dengan kemewahan, untuk kita bersyukur atau tidak, kita bagi infak atau tidak, kita sanggup bagi zakat atau tidak, kita bagi bantuan orang lain atau tidak, ada hikmah dia. Tuhan bagi kita tak baik, sakit, demam, ini dia panggil sebagai kafaratuz dzunub. Orang yang ditakdirkan banyak sakit-sakit kecil-kecil ni, sakit itu menjadi kafarah kepada dia untuk dia sederhana, tidak melampau dan tidak begitu singkat. Saya anggap bagi konteks saya, sakit itu pada saya menjadi kafarah. Sebab saya sakit daripada muda. Daripada muda sebelum kahwin, batu karang dan sebagainya, pembedahan batu, buat tembak laser batu karang, lepas tu masuk tiup dalam tu, lepas tu sinus masuk ke hidung, pump, lepas itu bau tak boleh angkat ni, dia buat injek, lepas tu lutut kena tukar besi baru, lepas tu kerongkong. Maka yang terakhir bulan 3 baru ni ialah prostate. Tapi sebab saya redha dan saya fikir tentu ada hikmat di sebaliknya, maka saya mampu menghadapi benda tu dengan penuh tenang. Orang yang tak tahu sejarah saya, orang tu saya sehat. Sedangkan saya makan ubat darah tinggi pada tahun 80 sampai sekarang without miss, dah 40 tahun. Orang yang mengidap darah tinggi kemudian daripada saya 20 tahun pun matilah banyak orang dah. Sebab saya rasa ini antara bekalan utama yang saya miliki dengan izin Allah. Jadi dengan sebab itu, prasangka yang baik ini menjadikan kita tidak buruk sangka kepada Allah. Kalau orang yang tak prasangka baik, waktu dapat nikmat, dia kata titik peluh dia. Kalau dia tak peluh, doa banyak mana tak dapat. Dia kata, ni I punya. Bapak saya doa sampai muda, sampai ketua pun tak senang juga. Dia lupa Tuhan. Waktu dapat bala, dia mengeluh, apalah Tuhan ni, dia dah usaha tak dapat, jika kawan tu tak ada usaha pun dapat, tak adil betul Tuhan. Tengok, banyak macam itu. Buruk sangka kepada pencipta. Buruk sangka kepada pencipta boleh bawa kepada syirik. Setakat tak sabar mungkin ada degree dia. Orang yang lebih sabar kurang sabar. Redha pun ada degree dia. Tapi kalau buruk sangka kepada pencipta, seolah Tuhan itu tak adil, Tuhan itu tak patut, Tuhan itu begitu, Tuhan begini, boleh bawa kepada syirik. Jadi ingat 3 perkara itu sebagai bekalan kita menghadapi sebelum penantian kita bertemu. Jadi kita sedang berjalan ni, tiba-tiba bangun lagi pagi esok hidup lagi, pagi lusa bangun lagi hidup lagi. Kita sedang meneruskan perjalanan ke satu destinasi yang semua kita tak tahu bila akan sampai. Kita tahu destinasinya, iaitu full stop, tapi kita tak tahu bila kita akan bertemu. Okey, kita berbalik kepada isu COVID-19. COVID-19 ni dia telah mencipta satu norma baru dalam hidup kita yang di luar dugaan tak pernah kita alami sebelum ini. Bahan banyak-banyak sangat, kadang-kadang payah nak cari. Tak ada bahan pun payah juga. Macam mana pula nanti dengan hilang begitu ya. Ya. Tapi tajuknya begini. Pengajaran-pengajaran yang saya dapati daripada PKP COVID-19 tu macam-macam di negara. Bagi saya PKP lockdown kita lah satu pengalaman yang tak pernah kita alami. Kita mengubah cara hidup baru.
new normal yang kita alami sekarang. Saya pergi ke mana-mana pun pelik ni. Kalau orang tak rasa pelik. Tapi ialah alat kelengkapan nak sedia benda tu saya dengar sampai 2-3 ribu punya nilai. Tak apalah. Duduk di masjid pun patutnya kena rapatkan saf kamu hingga bertemu bau. Apa yang berlaku dengan kerana new normal. Ya tak? Jadi itu satu perkara yang baru. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan suasana yang kita alami ini, sejak daripada bulan awal Mac ataupun awal Mac 18 ya, 18 Mac. Saya baru keluar hospital 4 hari. Pembedahan prostat. Pergi duduk di rumah anak saya di Sungai Buloh. Bukan duduk tempat hospital, di rumah dia. Dia ajar duduk kat rumah, dia tak payah dia bawa keluar hospital. Pergi duduk, saya sangka dalam 2-3 hari balik-balik lah. Kok kita mana nak ramal, kita tak ada pengalaman macam ni. Pergi-pergi rupanya dikuat kuasakan dengan ketat sampai nak keluar rumah pun tak boleh. Kena duduk sampai 3 minggu, 4 minggu dekat. Bawa baju hanya 2 helai. Dia tak nak pergi dekat. Isteri saya pun. Jadi akhirnya dah tukar baju. Pakai ini dah kotor, basuh, pakai yang lagi satu. Lepas begitu basuh hari ni. Tak pakai baju anak menantu pun bukan sama saiz. Nak keluar pergi beli tak boleh. Beli nasi pun nak kena order melalui Rana, melalui Panda aja, tak boleh nak keluar. Tiba-tiba ubat saya habis. Satu ketika tu saya pergi ubat dah nak habis. Macam mana nak buat ni? Anak saya pergi, menantu saya cuba pergi jumpa. Dia kata payah nak buat macam mana dia tadi. Nak kena minta special khas. Nak balik ke tempat saya Kajang pun tak boleh. Nak kena jumpa 2-3 polis pos ni. Dia kata saya boleh lulus je Izzuan, tapi bagaimana daerah Petaling Jaya, daerah Kuala Lumpur pun nak sampai ke Kajang. Tak boleh. Nasib baik saya bawa surat prescription doktor tu, boleh beli di farmasi tepi-tepi tu. Sekadar yang boleh itu pun tak cukup penuh. Admin susah. Boleh balik itu pun setelah satu badan NGO untuk membuat orang cacat ni, kenalan saya dia tinggal dekat rumah saya tu. Ustaz nak balik ya? Saya tak nak balik sangat lah. Kalau nak balik saya boleh pergi ambil. Saya kata tak apa, saya dapat kebenaran khas, ada van khas, ada warna khas, dia lah pergi ambil. Kalau tidak mungkin duduk 3 bulan kat situ. Tak tahulah, tak pernah saya duduk rumah anak lebih daripada 3-4 hari. Ni kena duduk dah 4 minggu. Satu pengalaman yang amat ngeri. Sabar menjadi teman saya. Kalau tak bersabar dah panik dah, kadang-kadang dah tegang dah. Tengok muka isteri pun nampak kecil-kecil je. Dia macam sebab dia rumah anak, kita nak bertindak bebas tak boleh. Dia pun dengan anak-anak dia, kita walaupun rumah tu agak besar, sabar aje lah. Sabar, makan ala kadar apa yang ada. Waktu tu tuan-tuan sekalian, terasa sangat erti kebebasan. Sabar saya dah hurai tadi, peranan dia dengan keadaan PKP. Kalau tak sabar habis. Baru kita tahu nilai bebas itu setelah kita tak bebas. Baru kita tahu seksanya orang hidup dalam penjara kena sampai 10 tahun, 20 tahun. Sebab itu pernah survey dibuat dalam waktu itu saya masih aktif di universiti, antara hukuman penjara dengan hukuman sebat. Bagi orang kebanyakan menganggap hukuman sebat itu mengerikan. Bagi sebat banyak-banyak tu usah penjara, orang takut. Sedangkan sebat dalam sibil tu dah keluar daging punggung ni. Ya tak? Bukan sebat secara Islam tu, sebat gitu je. Tapi dia orang pilih bila buat survey, penjenayah ni pilih nak suka sebat. Kalau setahun tu penjara, dia kata tukar dengan 5 rotan tak apa lagi. Punya beraninya. Apa sebab? Dia kata sakit sekejap je, doktor rawat, lepas tu sembuh lah. Duduk dalam penjara nak habis setahun pada, kata dia. Rupa-rupanya bos saya dapat tahu erti kebebasan ni kepada penjenayah pun dia nak bebas. Sebab tu dia berjuang di mahkamah sampai kes sekarang ni, kerana tak nak masuk ke Sungai Buloh tu lah. Tak bebas. Ya tak? Jadi bila tak nak bebas ni, penyeksaan yang amat sangat walaupun duit banyak. Sebab tak bebas. Jadi kita berada di PKP, di rumah yang tak boleh pergi ke mana tu, hampir macam Sungai Buloh lah juga. Walaupun tak semua macam itu. Sebab tak boleh bergerak ke mana. Duduk dalam bilik. Kalau orang yang rumah kecil lagi teruk, anak menantu pula banyak, lagi-lagi teruk. Itu pengajaran yang kedua, iaitu kita dapat menilai bagaimana kebebasan tadi betul-betul bererti setelah kita terkurung. Yang ketiga, apabila hilang teman-teman kita berbual, balik daripada subuh minum kedai kopi kawan-kawan, di masjid pun berborak waktu lepas Aisyah, lepas maghrib berbual, kalau ada ceramah pun tak ada apa, kita berbual. So no, itu kehidupan kita. Bagi orang yang tak beriman, yang tak pergi solat pun berpelesiran di kedai kopi,
pergi ke market pun duduk sampai 2-3 jam je lah. Pergi ke pasar-pasar, shopping komplek. Sebab benda tu tak boleh buat. Dia rasa dah miss sesuatu. Sebab boleh terkepung akan PKP. Jadi hilang teman bergaul dan berbual ini. Sebab itu PKP itu seronok pada orang baru kahwin je kot. Orang baru kahwin seronok lah. Saya agak-agak lah. Yang keempatnya, apabila kita hilang pergaulan-pergaulan macam itu, baru kita rasa nilai kawan-kawan yang kita ada bergurau setiap hari di masjid surau tu bila tak ada. Ada pula cerita kita tu, kawan tu nak meninggal, kita nak pergi tengok pun tak boleh. Saya ada 2-3 orang kawan rapat saya duduk di Sungai Ramadalam tu, dia tu meninggal di Kajang aja. Satu tempat tak boleh pergi tengok berita ucap takziah dalam handphone yang nak pergi tak boleh. Sebab warisnya sendiri pun terhad yang boleh tengok. Cuba tuan-tuan tengok. Macam itu punya sekali. Orang kata aku sampai nak pergi ziarah orang mati pun tak boleh, ni berat juga. Tapi itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Itulah tuan-tuan sekalian, bagaimana peritnya kita menghadapi PKP akibat daripada COVID-19. Kena pada waktu itu juga PKP mengajar saya, perbezaan pangkat, kedudukan, darjat tidak membuat arti apa-apa apabila kita berada terkurung di dalam rumah. Kita dipanggil Datuk, Tan Sri, Tuan, Puan, ni kita berada di luar rumah, kita berada di pejabat, kita berada di masjid. Kalau di rumah takkan suami kita nak panggil Datuk, isteri kita nak panggil Datuk. Kalau suami dia manjang, menyampah, dia kata nanti cucu kata nenek dia ni berubah tabiat ke apa benda ni. Jadi yang nak panggil Datuk, Tuan, Puan semua tu kat luar tu. Yang luar tu dah tak berlaku, yang berlaku dalam rumah. Satu perkara baru bagi orang yang disebut-sebut, apabila benda tu tak dengar, dia rasa juga serta kehilangan sesuatu. Benda ni boleh cepat hilang. Kemudian selanjutnya, Allahu Akbar. Jadi perbezaan pendapat, pangkat, kedudukan waktu tu tidak membuat makna lagi dah. Walaupun bukan masa PKP, benda itu sikit sebanyak bagi orang yang memuja kedudukan ni, dia terasa juga dia masih dibelai dan dia dipuji oleh orang lain. Waktu tu juga PKP mengajar saya kemewahan yang kita miliki, rumah besar, kereta besar tidak bermakna apa-apa pun. Saya terpaksa tukar bateri dengan tak dipakai, tukar bateri RM1,000 lebih kerana kereta kurang berjalan. Nak start dia, saya tak ada di rumah, saya duduk di rumah anak saya di Singapura. Yang anak saya yang duduk dekat sini pun nak pergi rumah saya tak boleh, pergerakan terhad, biarlah bateri tu sini balik tukar. Sehingga anak saya pesan waktu saya dah balik di rumah saya, anak saya pesan, baba, mama, jaga betul tu, dia kata tu washing machine apa tu, jaga jangan pakai lebih-lebih, saat ni rosak, siapa nak baiki waktu ni kau tak boleh basuh baju, kacau tu. Dia terjaga betul-betul penggunaannya, nanti rosak, nak dapat pomen pun payah ni. Kalau electric short apa semua payah. Begitu sekali. Jadi masing-masing jaga-jagalah, nak pakai washing machine pun berhati-hati, nak pasang alat-alat pun berhati-hati. Kalau jadi apa-apa waktu tu malfunction, memang agak susah sangatlah. Jadi baru kita tahu, dia mengajar kita susahnya bagaimana orang yang hadapi kehidupan yang tidak punya benda tu semua. Yang selanjutnya, yang ketujuh, PKP juga, apabila riuh rendah, kau akan kadang-kadang di depan kedai rumah kita pun sampai pukul 11-12 malam pun punya ramai lagi orang pelanggan. Tapi bila PKP itu senyap, tak bunyi macam orang jadi padang jarak, padang kukuk. Manusia lalu pun tak ada. Memang betul-betul satu dunia baru, satu alam baru yang nampak tak berubah. Pokok-pokok, rumah, bangunan itu nampak tak berubah, tapi hal ketenangannya tak nampak. Manusia bergerak diam, ya pokok pun Allah terasa sangat macam itulah sekali. Kemudian PKP juga apabila waktu itu ada 1-2 orang yang bertanya khabar kepada kita. Tanya khabar melalui inilah ni, handphone. Rasa dia bercakap dengan kita tak nak bagi berhenti kalau boleh. Ya tak? Betapa sunyinya kita apabila dapat panggilan telefon apa itu begitu bermakna sekali.
Sedangkan waktu lain dia perlu tengok ini siapa panggil ni mengacau, kita tak nak jawab waktu lain. Sebab kita rasa menyusahkan, kita nak minta hutang, nak apa semua gitu gini, atau nak ajak. Tapi waktu PKP itu, kita menunggu panggilan telefon untuk berbual. Kurang-kurangnya melepaskan sikit sebanyak ketandusan perasaan. Sebab tu nasib baik waktu tu handphone ni masih berfungsi, dan yang paling penting sekali Astro 24 jam dan semua channel. Banyak bantulah, banyak bantu sangat-sangat. Saya pula yang tu tak bantu saya pun. Nasib baik saya banyak membaca je lah. Sebab dah orang macam saya ni, itu je lah, ditemani oleh kitab-kitab. Dan bagi orang yang minat baca Quran, macam isteri saya, dia minat, tak tahu dia habis berapa kali, tak tahulah. Sehari 3-4 jam dia boleh baca, jadi saya tak tahu berapa kali dia habis. Jadi itu cara kita mengatasi waktu itu. Jadi bagi orang yang tidak ada kegiatan-kegiatan yang macam itu, yang kegiatannya hanya di kedai-kedai kopi, tak tahulah macam mana nak beli sok apa tak ada ni. Kemudian PKP juga mengajar saya bagaimana kita nak bertindak pada datang keadaan begitu. Kita bukan pernah ada training terlebih dulu, bukan pernah ada rehearsal terlebih dulu nak hadapi benda tu. Orang nak pergi buat benda sekejap buat ada rehearsal, ni tiba-tiba PKP tak boleh keluar rumah. Nak buat macam mana ni? Barang tak sedia gitu, tak sedia, beras tak cukup begitu gini. Oh, ke semua emergency. Kelang kabut. Tetapi kita step by step kita atasi dengan tenang. Waktu itulah wujudnya satu bisnes baru yang kita tak jangka, iaitu penghantaran keperluan rumah ke rumah ni. Rana, panda dan sebagainya. Ini sebelum ni saya tak tahu macam mana benda tu berlaku. Sekarang ini telah mewujudkan puluhan ribu saja budak-budak yang bekerja melalui itu cara yang macam seluruh Malaysia lah. Oh iya, kalau tak ada, tak makan. Bukan setakat orang bandar macam kita. Ipas dia dekat Kedah, dia pokok senar, dia pun bantu pada itu je. Sebab suaminya dah agak uzur. Rana tu lah yang hantar makanan, nak beli apa, harga lebih kurang bayar je. Oh iya, kalau tak ada orang tu semua tak makan nasi lah jawabnya. Kalau kapal semua macam tu. Ada satu jiran saya, dia bergantung 1% bekalan rumah tangganya kepada anak dia sebelum ni. Dia dah agak uzur lah sikit buat kereta pepaya. Anak dia hantar. Dia waktu PKP dia kata anak hantar yang sekadar yang cukup. Saya ada fikir dalam saya boleh sendiri kendalikan beli makan dan pergi kedai dekat rumah. Tu pun banyak barang tak cukup. Dia yang hanya bergantung pada anak yang datang 2-3 hari sekali. Macam mana nak cukup keperluan tu semua? Dia kata, Ustaz, saya makan apa yang ada kadang-kadang dah ikan tak nak, saya ambil dengan telur je manjang. Nak buat macam mana? Dia kata, saya untuk saya fikir, saya bukan boleh simpan dengan telur basah, dengan telur goreng je lah, manjang. Oh, walaupun Tan Sri, walaupun Datuk, telur goreng manjang. Itulah tuan-tuan sekalian, satu dunia yang kita rasa kita terpaksa hadapi. Nasib baik dalam bulan puasa tu, saya tak lalu dah nak makan nasi dah muak. Petang-petang ni buat tak Johor spaghetti tu setiap petang. Itu yang agak selera. Pelik lah rasanya. Sebab ada sayur-sayur, saya ada simas sebabkan di rumah saya tanam-tanam sikit. Dan subuh nasi goreng hari-hari. Lain tak jalan. Hari-hari. Saya kata miss dalam 2-3 hari je. Itulah tuan-tuan sekalian, perit kehidupan kita. Kemudian PKP juga sikit sebanyak menimbulkan kesedaran. Inilah alam yang bakal aku alami di alam barzah. Lepas kita tidur bersama dengan isteri kita, walaupun berduaan tenang, sunyi, itu dia ada di sebelah kita. Kalau orang yang berseorangan pula, itu nombor 2 daripada tidur di kubur lah, alam barzah. Insaf sangat, sunyinya tak terhingga. Nasib baiklah waktu tu pelanggan-pelanggan malam dia tak pernah bunyi sangat. Pencuri perempat tak apa ada, tak bunyi. Kalau ada waktu tu teruklah dia minta tolong, bayar tu. Tapi nampaknya orang-orang jahat menjadi baiklah waktu tu agaknya. Saya agak-agak tak bunyi pun tempat saya, tak bunyi pun. Ya tak? Agak dia orang pun mungkin yalah terkedu juga dengan hal ini. Ya? Boleh jadi juga. Kemudian satu perkara lagi yang amat penting juga, tidak ada beza orang yang pendapatannya 1,000 satu hari, 30,000 sebulan, orang arkitek, engineer apa semua, dengan orang kais pagi yang makan pagi yang RM80, RM90 satu hari. Apa bezanya? Dia tak boleh guna duit tu masuk dalam akaun dia nak pergi ambil, tak boleh.
Dengan kita yang pendapatan banyak tu, apa yang kita boleh buat? Waktu tu baru kita rasa nilai duit ini bukan bergantung pada jumlahnya, bukan bergantung kepada berapa akaun kita, dia bergantung sejauh mana duit tu boleh digunakan. Kalau duit tu tak boleh digunakan walaupun dalam bank itu bertapuk banyak, samalah dengan orang pendapatan harian yang duitnya tak ada, sama aja. Ya, saya waktu saya duduk Singapura Buloh tu, adalah 1-2 orang Indon yang duk bantu sekali-sekala kerja-kerja saya tu, saya agak minta tolong. Waktu tu, Ustaz, ni saya dah kehabisan duit, tak ada langsung beras nak makan, tak ada, ni boleh bantu tak? Dia tak tahu kata saya tak ada di rumah. Dia duduk depan ketak jauh dengan rumah saya tu. Saya kata saya berada jauh ni, nanti saya balik lah sehari 2 lagi. Lepas saya balik, terus telefon datang lah, bawa duit yang saya bagilah beras sikit banyak. Nampak sangat, ya Allah. Tanya sebelum ni macam mana? Dia kata nasib baiklah bantuan yang kerajaan bagi itulah, walaupun dia orang pendatang ada kaedahnya. Waktu itulah tuan-tuan sekalian, keperitan nak bekalkan makan minum keperluan mendadak oleh 40% lebih rakyat di bawah kemiskinan ni. Waktu tu nama Tan Sri Mahyudin Yassin berada di persada puncak dengan bajet prihatinnya yang pada saya bukan kata miracle, tapi satu penyelesaian yang betul-betul tepat padu. Dia langsung tidak bercakap hal politik sampai sekarang ni, aku tak silap saya lah. Orang lain dah sebut siapa nak ganti baru, itu seolah-olah lupa rakyat sedang menderita di bawah. Itulah pelik manusia, tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang bergelut nak pangkat tu, dia tak bercakap bab kesengsaraan rakyat. Tapi kawan kita ni entah daripada mana Tuhan takdirkan dia berjaya. Dia bukan masuk senarai yang bakal dipilih untuk PM. Senarainya orang lain yang utama nombor 1, nombor 2 tu. Tapi dia, he came from nowhere, Tuhan pilih dia kerana nak menyelamatkan berapa juta rakyat. Jadi dikatakan duit kita mau fulis apa semua, sebelum tu berita bohong. Itu satu. Kemudian, jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, nilai kita yang berpangkat duit banyak dengan orang yang pendapatan kecil, duit tak ada semua ni, tak boleh kata lebih kurang je waktu tu. Dia nak apabila pemulihan tu sikit sebanyak berlaku, barulah kita terasa ada nilai kelebihan keuangan yang kita miliki. Satu perkara lagi yang amat penting juga yang saya nak sebut di sini, ini saya bagi markah penuh lah kepada isteri saya. Saya berada 4 bulan 5 bulan hanya bersama dengan dia di rumah. Kalaulah waktu tu bukan dia seperti dia yang saya jangka, saya tak tahu macam mana nak duduk tu. Tak tengok muka oleh muka dia aja, jemu tak jemu muka dia aja siang malam. Dia pun muka saya aja. Kalau waktu tu bagi orang yang tak ngam suami isteri ataupun yang tak selari sangatlah, macam mana dia nak hidup tu? Macam mana dia nak hidup? Kalau ada anak-anak tak apa ni, kita dah tua ni, kebanyakan anak berasingan dengan kita. Jadi peristiwa PKP ini betul-betul memberi ilmu baru kepada saya untuk saya dapat menilai manusia yang paling penting dalam hidup saya ni selepas kita bergantung pada Allah ialah isteri kita, yang saya bergantung kepada dia. Mungkin dia pun menganggapkan bergantungan dia kepada saya. Jadi sebelum ini markah dia kepada saya tu mungkin sekitar 80%, 90%. Tapi dengan terbukti dalam PKP dia naik sampai 100% penuh. Maka PKP telah membuat satu dimensi baru dalam hidup kita. Betapa pentingnya our partner in life itulah saat-saat yang macam itu. Dia kalau orang yang bantu datang kita dengan duit, dengan apa, dia menyelesaikan satu masalah. Masalah makan. Kita pergi ke klinik pun masalah sakit. Tapi isteri yang saling hidup dengan kita, dia menyelesaikan kita semua masalah-masalah lain. Kekosongan kita, kesunyian kita, makan, minum kita, basuh pakaian kita, dan berbagai-bagai. Siapa lagi yang bukan, kalau bukan dia? Saya rasa kalau bagi seorang isteri pun kepada suami macam itulah juga. Yang macam itulah. Tapi kalau yang suami isteri tak ngam, yang tak ni apa semua tu, saya tak nak komen lah. Itu hal masing-masing lah. Jadi dengan sebab itu betul-betul menginsafkan saya apabila agama mengatakan pilihlah seorang isteri melalui 4 sifat: kecantikannya, harta bendanya, keturunannya, dan yang keempatnya agamanya. Kalau kamu tak boleh pilih yang lain, pilihlah agamanya, kerana ini akan membuatkan tangan kamu asal rileks dan tenang, hati kamu asal lega. Hadis sahih.
Jadi itu terbukti. Jadi keperitan bagi mereka-mereka yang tidak dapat suasana itu ataupun yang duduk berseorangan, saya tak boleh nak bayangkan. Macam saya kata tadi, terdapat dah 2-3 orang perempuan yang dah tua pada isteri saya lagi ditakdirkan duduk berseorangan. Anak ada, anak tak nak balik duduk dengan dia. Saya tak nak komen-komen banyak lah. Kedua-dua semuanya kebanyakan orang perempuan macam tu suami mati. Dia saja nak cerai itu tak banyak. Bila suami mati, anak tak nak bela, siapa nak bela ni? Tapi itu, sebab itu saya kata dalam kecekalan menghadapi kehidupan ni, saya tengok secara sebi orang perempuan lebih cekal lagi. Orang lelaki kalau dia kena dah kematian isteri dan masih sihat, tak sampai iddah tamat pun nak kahwin lain tambah. Orang perempuan dia pun jawab ini, dia orang tak boleh kahwin, Ustaz, buat macam mana? Dia orang tunggu, kalau ada orang yang kahwin juga, betul. Kalau ada orang yang Minang dia kahwin juga, walaupun dah 2-3 orang perempuan yang nampaknya dia tak nak kahwin, dia cakap pada saya tak nak kahwin. Tapi bila ada jejaka, bukan jejaka, ada orang yang berkenan pada dia, approach secara peribadi, kahwin juga. Walaupun dia kata berkali-kali tak nak kahwin. Jadi menunjukkan kehidupan kita dalam kehidupan ni saling memerlukan bergantungan itu amat-amat perlu. Dan orang yang paling utama yang boleh kita bergantung ialah orang yang next kepada kita, ialah isteri kita. Kalau yang isteri pula orang yang bergantungan yang paling utama kepada suami dia. Kalaulah kehidupan suami isteri tidak mempunyai rukun damai yang macam ini, maka itu satu misery dalam kehidupan seseorang. Dah ada lah benda tu berlaku, banyak berlaku macam kes-kes tadi. Kemudian satu lagi saya nak ambil lah. Ingatlah segala kelebihan yang kita miliki. Oh, ada lagi satu saya lupa ni, sorry. Waktu itu juga PKP mengajar kita ilmu yang kita tak pernah miliki selama ini. Apa dia? Semua orang boleh menjadi imam 5 kali satu hari, melainkan yang tak semayang kot, atau yang tak beriman dengan isteri dia. Semua orang jadi imam 5 kali satu hari, 5 waktu. Bukan setakat imam semayang fardu, imam tarawih lagi. Bukan setakat imam tarawih, imam semayang raya lagi. Bukan setakat semayang raya, khatib semayang raya pula, walaupun untuk isteri dia dan anak-anak dia dengar. Pengalaman yang tak mungkin kita buat kalau bukan melalui PKP. Ya tak? Melainkan orang yang tak buat begitu tu, tak tahulah, saya tak tahu nak kata apalah. Itulah tuan-tuan sekalian, bagaimana kehidupan ini mengajar kita pada pengalaman begini. Benda yang kita tak pernah buat sama ni, kita berjaya buat. Dan selanjutnya, ingatlah, jangan kita jadikan perbezaan wang ringgit, pangkat, kedudukan itu sebagai asas di dalam interaksi kita di segi sosial dengan orang-orang lain. Sebab benda itu semua tidak mempunyai erti apabila penggunaan material kebendaan kemewahan itu terhad tak boleh pakai, maka itulah keadaan dia. Jadi jangan sekali-kali kehidupan kita ni diasaskan kepada benda-benda yang begitu. Sebab ada orang dia ego dengan pangkat, dia ego dengan kekayaan, dia ego dengan gitu, ego gini, tak bercampur dengan orang lain pun kerana material. Dengan adik-beradik dia pun kadang dia terpisah kerana kebendaan. Jangan macam itu. Itulah buktinya. Dan yang terakhir sekali, saya nak berhenti dah ni. Yang terakhir sekali, ingat, segala yang kita miliki di dunia ini yang bercorak kebendaan, yang kita terpukau kerana kebendaan, Tuhan bersebut, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Fa innamal hayatud dunya lahun wa la'ibun, kehidupan dunia itu hanya mainan, gurau senda dan benda yang hanya lakonan. Wa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia itu, keindahan kebendaan itu boleh menipu kamu. Tertipu macam mana? Orang jadi musuh banyak kerana kebendaan. Orang naik darah tinggi yang kerana kebendaan. Orang glukos gulanya banyak yang kerana kebendaan. Dia memutuskan silaturahim kerana kebendaan. Dia sanggup jadi penipu kerana kebendaan. Ambil rasuah sampai berjuta-juta, kebendaan. Namanya down, dia pandang rendah kerana kebendaan.
Sebab tu Tuhan kata jangan kamu tertipu dengan kerana dunia. Tapi bukan bermakna kita nak lepas dunia, nak lepas kepada, bukan. Tapi dia punya limitednya ialah selagi benda tu selari dengan syarak. Bukan kita lepas tak payah makan, tak payah ada mutokah, tak payah. Ini bukan nak hidup jadi wali dalam muka bumi ni, tapi nak hidup di atas asas keperluan. Lebih daripada itu, maka kebendaan tadi akan menjadi fitnah kepada kita. Jadi apabila benda-benda itu semua fungsi dia sebelum kita mati, yang kita mati yang akan bersama dengan kita kain putih tu dan amal ibadat yang telah kita buat. Kita ada 5 juta dalam bank, kita bagikan masjid 1 juta, 4 juta kita tinggal. 4 juta tu kita tak bawa, yang kita akan juta ialah yang kita akan buat tu insya-Allah 1 juta itu. Kita buat banyak-banyak welfare, kebajikan apa semua, tapi tak berlaku lillah ta'ala sebab kerana orang, maka kita tak bawa lah bekalan tu sampai ke akhirat. Yang akan bawa ialah yang ikhlas. Sebab itu dalam konsep takwa patutnya saya cakap tajuk takwa, ada fikir dah, saya dah prepare dah. Tuhan kata korban, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kamu sembelih korban, darahnya, dagingnya tak sampai ke Tuhan. Yang akan sampai ke Tuhan ialah takwa yang terhasil daripada korban itu. Jadi kalau korban untuk riak, untuk dengan dia bangga dia buat korban 10 ekor, kemudian dia menteri nu ataupun orang besar ni bagi korban sampai berapa puluh ekor, okey, tapi duit pada mana tak tahu, mungkin ada peruntukan. Dia pun buat korban online je. Imam-imam saya dah bagi dah, semua lembu-lembu semua dah urut, maka saya angkat wakil daripada imam-imam buatlah, dia pergi makan angin. Ada korban banyak tapi tidak ada pengorbanan. Korban bukan sembelihan yang penting seperti hadis tadi. Nabi Ibrahim dengan anaknya tak sempat pun sembelih anak dia, bukan tu itu yang penting. Tuhan nak uji dia, kamu sanggup atau tidak berkorban, mengenepikan kepentingan diri kamu, sayang pada anak kamu demi perintah Allah. Itu semangat korbannya. Jadi berapa ramai di kalangan kita yang semangat korbannya begitu, sanggup sembelih banyak tapi dia tak sanggup korban, nak pergi majlis korban pun tak pergi. Maka akhirnya lepas buat korban, dia terus bergelumang dengan kehidupan dunia juga, terus kaut lagi, ambil balik, nak tampung perbelanjaan korban yang dia telah buat. Dia tak berlaku pengorbanan walaupun korbannya dah banyak. Kalau tuan-tuan tengok semangat korban yang berlaku di Mekah dengan Madinah, apabila sahabat-sahabat berpindah daripada Mekah ke Madinah, hijrah, tinggal baru kahwin, tinggal isteri, mak bapak tak nak ikut, tinggal di rumah, berkorban demi ikut risalah Nabi. Pergi ke Madinah tak tentu lagi nak jadi apa benda, berkorban. Sebab tu Tuhan sebut dalam banyak ayat Quran tentang Tuhan kategorikan yang paling tinggi sekali makamnya ialah yang sanggup berhijrah bersama dengan Nabi, tak fikir apa yang akan berlaku di Madinah. Yang kedua, tinggi juga darjahnya, tapi yang tak boleh nak pergi kerana lemah, tua sangat atau sebagainya. Yang ketiga, yang beriman tapi tak nak pergi bersama dengan Nabi, tak nak, susah lah. Yang ketiga, Tuhan taklah marah, tapi Tuhan tak ketiga ranking orang yang sanggup berkorban lalu hijrah. Yang pergi ke Madinah tadi, dah di Mekah ditinggal segala kampung halaman yang belum tentu lagi apa yang akan berlaku di Madinah. Di Madinah yang ada isteri dua, offer untuk kawan-kawan yang datang daripada Madinah, daripada Mekah, pilih, nak pilih yang lawa pun tak apa. Ada ladang, kebun kurma dan sebagainya, dia sanggup serah kepada kawan dia, bagi seorang separuh, dia separuh. Sahabat yang datang pada muhajirin separuh, bukan kenal pun sebelum tu. Nabi kata jangan bagi ladang tu tetap ladang kamu, bagi dia share buat sama-sama dengan kamu, cukuplah, tetap milik kamu. Macam itu Nabi nasihat. Itu semangat korban yang Nabi telah pupuk, membina satu personality yang sanggup mengenepikan kepentingan diri, berkorban nyawa, berkorban harta benda untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi kita macam itu. Lagi kepentingan diri masih menguasai, keutamaan diri masih menguasai, bahkan duit yang dapat korban pun di pada mana dapat, mungkin ada macam-macam, tak betul. Mana ada pengorbanan, yang ada ialah sembelihan. Lagi macam itu tak ada. Sebab itu impak korban tak begitu berlaku dengan banyak kepada masyarakat kita. Sebab itu tuan-tuan tengok dalam semangat korban, lembu-lembu yang nak dipilih itu lembu yang paling cantik, yang paling kita sayang. Sebab tu kita berkorban benda yang paling kita sayang. Macam mana Ibrahim, dia paling sayang kepada anaknya Ismail, yang dia dah tunggu beberapa tahun tak dapat anak, tiba-tiba nak korban.
Tuhan gantikan kemudian tu, dia tak sangka pun kata Tuhan nak ganti, dia tak tahu, tapi dia dah sanggup sebelah lah. Tuhan ganti tu, Tuhan kita dah cukup setakat itu memadai. Aku tahu kamu dah sanggup berkorban. Jadi itu tuan-tuan sekalian. Jadi apabila kita jadikan gabungan pengalaman-pengalaman ini dengan maklumat-maklumat ini, sepatutnya PKP dengan pengalaman yang amat mengerikan ini mengisahkan kita segala-gala yang ada kepada kita ni, kemewahan yang kita tertipu, keindahan dunia yang menyebabkan kita kadang kita lalai, kesemua ini amat sementara. Boleh hilang bila-bila, boleh hilang secara personal, mati, boleh hilang secara ramai-ramai. Mungkin keadaan orang Melayu sampai masa depan tak tahu macam mana jadi ini. Jadi nak pengorbanan orang sekarang. Jadi dengan sebab itu, kalau kita lupa benda-benda itu begitu, maka kita akan sesat dan kita akan jadi lalai dan kita tak bersedia menghadapi kemungkinan ini. Sebab itu Tuhan kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada minta maaf kepada Allah, dan kejarlah kamu kepada syurga yang Tuhan sediakan, luas seperti langit dan bumi. Maknanya kita segera minta ampun dan insaf diri melalui apa yang saya cakap tadi. Kita berubah dan kita kejarlah syurga yang kekal abadi. Jangan kita mengejar dunia yang sementara ini. Kita kadang-kadang kita jadi kaya raya tu dah umur lewat dah. Ada kawan saya yang dah dekat nak pencen, dia nak guna duit gratuity, dia nak berjalan travel all over the world. Lepas saja kena dia nak masuk pencen, dia tak sampai setahun, tak silap saya lah, kena stroke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sonok bukan dia, isterinya atau anak-anak dia. Itulah kebendaan yang katakan menipu kita. Jadi dengan sebab itu, isteri saya selalu beletek kat saya, gunalah, belanjalah semasa kita ada. Kat anak-anak belum tentu dia buat. Kalau kita nak buat kebajikan, kita buat semasa kita boleh buat. Kalau kita nak harapkan dia orang buat, belum tentu dia orang buat kalau kita mengharapkan begitu. Jadi dengan kerana itu, itulah, boleh ingat pegangan-pegangan begini betul. Memanglah, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dapat mengekang perasaan sayang kebendaan, yang dia dapat melawan sayang harta, tak nak belanja, sayang duit, tak nak buat kebajikan, siapa yang dapat melawan perasaan itu, maka orang itu akan berjaya. Kita yang jadi masalah ni, ada duit tapi sayang nak buat binaan masjid, sayang nak pergi umrah, tapi nak pergi ke travel luar lain sanggup pergi, sayang nak bagi bantuan fakir miskin, tapi buat jamuan berkali-kali di rumahnya dengan mewah pada tak sayang. Jadi siapa yang dapat mengekang yuqashuha nafsi, makna siapa yang dapat menundukkan perasaan tamak halabah begitu rupa, dia dapat menundukkannya, maka orang itu yang paling terbaik. Sebab itu kita tengok orang yang berjaya ni tuan-tuan sekalian, cerita dah kita dapat banyak. Apabila dia berbelanja kepada kebaikan, Tuhan ganti. Itu yang seronok kata dia. Kerana dia belanja kepada kebaikan, dia bagi zakat banyak, dia bagi dermamnya, tiba-tiba dapat satu demi satu tambah kontrak begitu. Banyak kita dengar cerita-cerita macam itu. Ya, saya berhenti setakat itu, itulah saja, lebih kurang oleh-oleh daripada saya pagi ini. Dan seperti saya katakan tadi lah, terima kasih banyak kepada Al-Mu'minun, setelah berubah pimpinan pun masih memberi ruang kepada saya. Dan saya pun tertanya-tanya sampai bila saya boleh bertugas begini dengan umur saya. Itu saya katakan tadi 2-3 perkara yang mungkin. Yang pertama, mungkin saya dah tak diperlukan lagi kemungkinan kerana ni, ataupun saya sendiri pun dah tak mampu kerana bercakap pun tak boleh difahami, atau maka saya bersedialah kepada itu semua. Dan selagi bagi saya, selagi saya rasa boleh dan selagi nampak dapat diterima, maka saya sangguplah sikit sebanyak. Kerana saya kata pada orang-orang yang terus panggil saya, kerana ini sahaja yang saya rasa saya boleh buat agak lebih sikit berbanding dengan orang lain. Saya nak bagi bantuan banyak-banyak sikit duit pun macam orang lain saja. Maka saya rasa saya ada kelebihan sikit segini, maka ini yang saya boleh berikan. Maafkan saya segala salah silap. Yang benar itu semuanya daripada Allah. Kita berada di dunia yang sementara ni sedang dalam pengembaraan dan perjalanan untuk menuju ke satu tempat yang kekal abadi, entah bila dan entah di mana dan entah bagaimana. Maka kita doa yang terbaik itu yang kita katakan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, Tuhan kami, bagilah kami penamatan dengan penamatan yang cukup baik di dunia ini. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, dan jangan sekali-kali Engkau tamatkan kami dengan penamatan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan ni kebaikan bukan saja kebaikan kebenaran, kebaikan yang general yang kita kata tadi. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di dunia yang membawa kepada kebaikan di akhirat. Kita tak mau kebaikan di dunia yang membawa kepada keburukan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, dan jauhkan kami daripada siksa neraka. Dalam ayat ni, ayat Quran ini, dia tak katakan bagi kami kebaikan di dunia, bagi kami kebaikan di akhirat, bagilah kami syurga. Dia tak kata gitu. Bahkan dia kata jauhkan kami daripada neraka. Bermakna yang banyak mengganggu kebaikan ni ialah kerana kita terlibat dengan kerana maksiat banyak. Sebab itu dalam kaedah agama ni, kita meninggalkan maksiat lebih aula dan lebih utama daripada kita buat banyak kebaikan tapi maksiat kita tak tinggal. Itu ingat, kita menyucikan diri kita daripada maksiat lebih aula dan lebih utama daripada kita buat kebajikan tapi maksiat kita tak tinggalkan. Sebab dalam kaedah agama, apabila kita buat kebaikan, maksiat masih on juga, tak jadi. Sebab yang sebenarnya innal hasanati yuzhibnas sayyiat, kebaikan yang kita buat sepatutnya dia menghapuskan keburukan. Apabila dia bagaimana cara menghapuskan keburukan? Kita insaf dan kita banyak bertobat. Apabila kita insaf dan kita banyak bertobat, Tuhan sebut yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Bagi orang yang bertobat ini, Tuhan gantikan tempat buruk yang dia buat tadi dengan kebaikan. Bayangkan, tempat keburukan yang kita buat tu Tuhan gantikan dengan kebaikan, dapat pahala. Kita tinggal tu, tempat dosa tu ganti dengan pahala. Yubaddilullahu sayyiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim, kerana Allah tu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.